Terbang burung dari selatan dipuput ingin sangga bayu. Kukelah surat dari lipatan, lihatlah pantun warisan Melayu. Kami bawakan kepada anda perbezaan reka bentuk motif ukiran kayu antara Terengganu dan Patani. Ini ukir kayu, Patani dan Terengganu. Seni ukiran kayu adalah salah satu warisan kraf tangan tradisi yang unik, antik dan mempunyai nilai yang tinggi terhadap ukiran. Seni ukiran ini dipengaruhi dengan pelbagai jenis motif ukiran, corak dan rupa yang berunsurkan alam dan gambaran cara hidup masyarakat zaman dahulu. Antara unsur seni ukir kayu yang mempengaruhi pengukir tersebut adalah unsur adat resam, kepercayaan, agama, geografi dan persekitaran. Manakala ukiran kayu merupakan sejenis kerja kayu yang melibatkan penggunaan satu tangan untuk memegang alat pemotong iaitu pisau, dengan dua belah tangan untuk memegang pahat atau sebelah tangan untuk menggunakan pahat dan sebelah tangan untuk memegang palu untuk mencipta patung atau patung kayu. Seni ukir boleh dijadikan sebagai salah satu cara untuk penghayatan bagi mengekspresikan seni emosi seseorang. Dalam daya cipta membentuk tampak terhadap beraneka benda yang ingin dihasilkan atau direka bentuk seperti barang perhiasan, perabot dan lain-lain. Jalan Pulau Rusa, Kampung Paloh, Kuala Terengganu. Nama yang tidak asing lagi bagi pembinaan seni kayu warisan dalam masyarakat Terengganu. Mereka menerima tempahan khas produk kesenian Melayu lama dan struktur warisan berasaskan kayu 100% cengang. Perniagaan ini telah dijalankan lebih kurang sekitar 20 tahun lamanya dan diuruskan oleh Encik Burhan Asyari. Perbezaan reka bentuk motif produk ukiran kayu. Seni kayu warisan Terengganu merupakan motif seperti flora dan fauna, motif geometri, motif kaligrafi, motif kosmos, motif ketumbit dan motif kepala bangau. Walau bagaimanapun, seni ukiran kayu di Terengganu lebih kepada jenis tumbuhan kerana ia mempunyai nilai estetika. Seterusnya, bagi motif kaligrafi pula diperkenalkan setelah kedatangan Islam ke tanah Melayu, seperti menggunakan tulisan Jawi dan ayat Al-Quran. Motif kaligrafi ini juga kebiasaannya digunakan pada pintu gerbang, panel dan skrin dinding masjid serta surau sebagai ukiran perhiasan yang berunsurkan agama Islam. Motif kepala bangau pula merupakan motif ukiran kayu yang kemudiannya akan diletakkan di bahagian depan kapal. Kesemua motif ukiran seni kayu warisan Terengganu menjadi sangat unik dan istimewa dengan kewujudan motif-motif yang menarik dan kreatif. Manakala motif seni kayu warisan Patani berbeza dengan Terengganu. Motif seni kayu warisan Patani berunsurkan ketuhanan yang dipengaruhi oleh agama Hindu-Buddha. Selain itu, motif alam semula jadi seperti motif makara, motif stupa dan motif teratai. Tambahan pula apabila seni ukiran kayu tersebut berdasarkan pemikiran animisme dan kepercayaan kepada falsafah Hindu-Buddha. Tokoh seni ukiran kayu Terengganu. Tokoh dalam pembuatan teknologi kayu warisan adalah Wan Su Osman. Beliau dilahirkan di Pengkalan Kubur Tumpat, Kelantan pada tahun 1899.
Beliau adalah seorang pengukir terkenal di Besut, Terengganu. Beliau mewarisi bakat seni bapa saudaranya iaitu Nik Wan Ali, iaitu seorang pengukir dari Istana Patani. Pada tahun 1985, Wan Su Osman telah dianugerahkan gelaran Master Craftsman dalam bidang ukiran kayu dalam Perdagangan Kemajuan Kraftangan Malaysia dan Tokoh Budaya ASEAN di Brunei Darussalam. Beliau melatih generasi muda dalam bidang seni ukir kayu di Galeri Wan Su di Besut, Terengganu. Pada tahun 1997, beliau adalah pemenang Anugerah Seniman Negara ketiga. Cara pembuatan. Proses menghasilkan produk seni ukir memerlukan kemahiran daripada aspek memilih kayu, memproses kayu serta melukis motif ukiran sehingga mengukir menggunakan pemahat. Proses ini yang membuatkan besar nilai estetika dalam seni warisan kita. Teknik pembuatan seni ukiran kayu. Semasa pembuatan produk ukiran kayu, terdapat pelbagai teknik seperti ukiran larik, tebuk tembus dan tebuk timbul. Teknik ukiran larik ialah ukiran kayu yang berbentuk bulat. Ukiran ini sering terdapat pada senjata, hulu, perabot, batang kayu, gasing, tiang rumah dan sebagainya. Seterusnya ialah teknik tebuk tembus, di mana teknik ini menggunakan sekeping papan yang ditebuk dengan tembus menggunakan gerudi gergaji. Terdapat pada rumah-rumah lama iaitu bahagian selasa, lembur, dinding pintu, perabot dan juga mimbar masjid. Akhir sekali, teknik tebuk timbul yang mana merangkumi bunga ukir yang disilatkan dengan tidak silat. Ukiran jenis ini biasanya terdapat pada mimbar masjid serta barang hiasan. Di samping mempunyai kemahiran dalam teknik ukiran, pengukir biasanya menitik berat penggunaan alat-alat pembuatan ukiran kayu agar dapat memudahkan proses ukiran yang dilakukan. Penghasilan seni ukiran kayu menggunakan alat-alat yang bersesuaian bagi memastikan ukiran yang dihasilkan kelihatan kemas. Jenis-jenis alatan seni ukiran kayu. Alatan-alatan yang digunakan dalam teknik ukiran kayu adalah seperti pahat, tukul, cetak, kertas pasir, pisau wali dan pelbagai mesin. Pada awalnya, warisan seni kayu ini diukir secara menyeluruh daripada hasil ukiran tangan sahaja yang diwarisi dari zaman nenek moyang lagi. Walau bagaimanapun, perubahan zaman telah memperkenalkan kemudahan dalam penghasilan seni ukiran kayu melalui teknologi baru seperti mesin gergaji ukir kayu, mesin gergaji dan mesin tumbuk kayu. Oleh itu, produk seni ukiran dapat dihasilkan dengan lebih cepat, bahkan ia memudahkan proses penempahan produk yang dilakukan dengan teratur mengikut masa yang diinginkan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Burhan Asyari daripada Seni Kayu Warisan Kuala Terengganu, ataupun dikenali juga dengan Cengal Timber Craft Siam Berhad, berokupasi di Kampung Paluh, Pelarusa, Kuala Terengganu. Teknik ukiran dia, contohnya sebagaimana macam ni dipanggil, of course, motif ni lah motif kepala bangau lah. Kepala bangau yang biasa kita tengok di hadapan perahu Terengganu, Kelantan, even di sebelah selatan Thailand pun masih ada di kepala bangau. But okay, tekniknya macam ni dipanggil dua dimensi.
dua dimensi yang mana dia flat saja dan ditebus-tembus menggunakan orang kata mesin dia dibantu oleh mesin scroll saw ataupun ada juga orang pakai jigsaw. So ini yang paling cepat dan yang harganya agak kira-kira tu termurah lah. Tapi setengah orang dah panggil ini ukiran. Of course, in a way memang ukiran pun, tapi ukiran dua dimensi. So as we move further, contohnya ini tadi, ukiran dua dimensi juga. Benda yang sama, okey, setelah ditebus-tembus, bila dia orang pahatkan dia. So dia pahat dengan tangan menggunakan pahat, ukur dan jenis-jenis mata yang sesuai, dia akan jadi relief. Dia ada tenggelam timbul yang dipanggil juga ukiran bersilat. So ini yang orang kata top of the range lah, ataupun yang sebab ianya memerlukan 100% tangan. Walaupun sekarang ada dia menggunakan multiple axis router, tapi ianya tidak secantik dan tidak selembut ukiran tangan lah, sebagaimana macam batik cetak komputer dengan batik tulis jantin, lebih kurang gitulah. Okey, di another salah satu lagi ni ialah ukiran bersilat juga macam gini. Okey, ukiran juga, okey, 3 dimensi juga, tapi dia separuh tembus, dia tak tembus, dia kita panggil masih ada tanah dia ataupun ada daging dia. So yang ni setelah motif dibuat, maka dia kena router, dia buang isi dia ni, kemudian baru diukir bersilat, diukir dengan tangan lah, dengan pahat. So ringkasnya begitu lah, beberapa jenis teknik mengukir yang menghasilkan masih lagi produk-produk ukiran, tapi berbeza rupa dia. Okey. So gunungan ini ukiran dia 3 dimensi tapi multicolor. Okey, yang ni gunungan juga, benda yang sama, literally benda yang sama, saiz sama, terus ketebalan kayu dia lain lah, yang tebal. So yang ni 1/2 inci tapi 2 dimensi dan dalam warna asal sebagaimana yang ni juga. Ukiran tembus, 3 dimensi ataupun ukiran bersirat, ada khat, okey, khat pelbagai jenis khat, lebih kepada okey, khat ni yang banyak kita buat ni sama ada sulus ataupun satu lagi betul tu, sulus dengan khufi. That's right. So this is more of khufi, more lebih popular di sebelah negara Arab lah. Dia ialah khat juga tapi dalam bentuk 2 dimensi saja. So kita buat macam tulang-tulang dia untuk pegang ayat tu supaya dia tak jatuh lah. Dan saya sengaja sebab rustic finish. Perbezaan produk ukiran kayu. Terdapat beberapa produk seni ukiran kayu di Terengganu dan juga Patani. Setiap produk ini mempunyai fungsinya yang tersendiri. Produk seni ukiran kayu ini berfungsi sebagai kepala perahu di Terengganu yang dipanggil sebagai kepala bangau dan bermotifkan flora, manakala produk dari seni kayu warisan Patani pula bentuknya menyerupai burung. Kepala bangau digunakan untuk menambat tali. Selain itu, dari aspek kerohanian juga, kepala bangau dipercayai sebagai penjaga perahu, manakala mengikut kepercayaan masyarakat Melayu pula, kepala bangau ini merupakan penangkap ikan yang bagus. Corak dan bentuk kepala bangau ini berbeza mengikut tempat. Saiz bangau adalah sekitar 2 inci ke 2 kaki. Kesimpulannya, ukiran kayu warisan mempunyai perbezaan terhadap reka bentuknya. Walaupun ukiran kayu telah lama wujud, tetapi ukiran kayu masih digunakan dan mempunyai permintaan yang cukup tinggi.
Ukiran kayu juga mempunyai motif-motif yang pelbagai yang menyebabkan ukiran kayu ini dapat dikekalkan sehingga ke hari ini. Walaupun ukiran kayu adalah satu perhiasan yang sudah lama digunakan, ukiran ini masih lagi menjadi tumpuan sehingga ke hari ini. Harga untuk ukiran kayu adalah bergantung kepada reka bentuk, saiz ukiran serta kerumitan untuk membuat sesuatu ukiran tersebut. Perkara ini disebabkan banyak proses sehingga 6 sehingga 10 yang perlu dilakukan untuk menghasilkan daripada proses pertama, iaitu penyediaan bahan mentah, membuat reka bentuk, seterusnya mewarna hiasan daripada ukiran kayu tersebut. Cuma saya cakap ni dari segi saya nak apa tu nak dari segi ukiran berwarna. Sebab tu sampai sekarang pun kita tengok bot di Tok Bali, sampai Tok Bali berwarna, tapi influence Thai masih kuat. Kan, bot di Thai memang banyak yang berwarna, color dia garang. Color dia macam kalau merah sungguh biru, very loud. Ya, tapi saya cuba serapkan bila saya buat research tu, most original Melayu bak ni dia daripada herbal, daripada picture herbal. So dia cepat pudar, something like yang belakang tu gitu. Saya cuba macam menghidupkan kembali kegibilangan ukiran berwarna. Kan? Ianya bukan satu perkara, satu benda yang baru, benda yang almost pupus, almost mati. Kayu yang sering digunakan untuk dijadikan sebagai ukiran kayu adalah kayu cengal. Kayu yang lain seperti kayu jati juga boleh digunakan sebagai ukiran, tetapi kayu cengal adalah kayu utama yang digunakan di Terengganu. Motif-motif yang sering digunakan dalam ukiran kayu ialah kebanyakannya reka bentuk, sulur dan bunga. Motif di Terengganu ini dipengaruhi oleh persekitaran, flora dan fauna. Di negara lain, ukiran bentuk, figura dan rupa dihasilkan. Perkara tersebut adalah kerana dipengaruhi oleh budaya dan agama di sana. Tidak dinafikan banyak perbezaan ukiran kayu di negeri Terengganu dan di luar negara. Ukiran kayu juga dapat diwarnakan dengan pelbagai warna yang mengikut kehendak pelanggan untuk dijadikan ukiran kayu tampak lebih moden. Untuk mengekalkan ukiran kayu terus berkembang pada masa hadapan, pendedahan dari awal amat penting untuk masyarakat zaman kini. Pendedahan bermula dari sekolah, iaitu daripada sejarah ukiran kayu sehingga ke proses membuat ukiran kayu harus diterapkan. Tak kenal maka tak cinta. Cintailah warisan kita. Sekian, terima kasih.